Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada kali ini dalam Pendidikan Islam Tingkatan 1, Pelajaran 5, bertajuk Indahnya Tajwid. Mengapa kita perlu belajar tajwid? Hukum membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah fardu ain dan wajib kepada setiap umat Islam. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah untuk membetulkan bacaan Al-Quran. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, warattilil Qur'ana tartila. Di surah Al-Muzammil ayat 4. Maksudnya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi, pembacaan Al-Quran hendaklah dilakukan dengan cermat, baik dan teliti. Kesilapan pada makhraj atas sifat huruf Al-Quran akan mengubah maksud ayat tersebut. Oleh itu, kita hendaklah mempelajari dan mendalami ilmu tajwid agar kemuliaan Al-Quran terpelihara. Apakah yang dimaksudkan dengan makhraj huruf? Makhraj huruf ialah tempat keluar huruf hijaiyah yang membezakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Kita wajib mempelajari ilmu tentang makhraj huruf agar dapat membaca Al-Quran dengan fasih dan lancar. Makhraj huruf dalam Al-Quran terbahagi kepada 5 iaitu Al-Khayshum, pangkal hidung, Asy-Syafatain, 2 bibir, Al-Lisan, lidah, Al-Jawf, rongga, dan Al-Halqu, kerongkong. Yang pertama, Al-Khayshum, iaitu pangkal hidung. Dari makhraj ini keluar bunyi dengung gunnah, mim dan nun. Contoh bacaan, amma, anna. Makhraj huruf yang kedua ialah Asy-Syafatain, iaitu 2 bibir. Terdapat 4 huruf yang keluar dari makhraj ini iaitu waw, ba, mim dan fa. Waw membulatkan 2 bibir. Ba merapatkan 2 bibir dengan kuat. Mim merapatkan 2 bibir dengan ringan. Dan fa menekan bibir bawah ke gigi kacip atas. Makhraj huruf yang ketiga ialah Al-Lisan, iaitu lidah. Iaitu pangkal dalam lidah, pangkal lidah, tengah lidah dan hujung lidah. Terdapat 18 huruf yang keluar dari makhraj ini. Makhraj huruf dari pangkal dalam lidah iaitu qaf. Makhraj huruf dari pangkal lidah iaitu huruf kaf. Makhraj huruf dari tengah lidah pula ialah jim, shin dan ya. Seterusnya, pelajar boleh lihat kedudukan makhraj huruf bagi dad. Makhraj huruf dari hujung lidah pula ialah lam, nun, ra, ta, ta, dal, sad, zai, sin, zal, sa dan za. Makhraj huruf yang keempat ialah Al-Jawf, iaitu rongga, iaitu suara untuk memanjangkan bunyi huruf mad, alif, waw dan ya. Seperti contohnya bunyi a, u dan i. Makhraj huruf yang kelima ialah Al-Halqu, iaitu kerongkong. Terdapat 6 huruf yang keluar dari makhraj ini iaitu ghain, kha, ha, ain, hamzah dan ha. Selesai untuk makhraj huruf, kita tengok pula tentang isti'azah dan basmalah.
Apakah isti'azah? Isti'azah ialah ungkapan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ungkapan ini bermaksud, aku memohon perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam. Hukum membaca isti'azah setiap kali hendak membaca Al-Quran ialah sunat. Seterusnya, basmalah. Basmalah ialah ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Ungkapan ini bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Basmalah wajib dibaca pada permulaan surah Al-Fatihah ketika dalam solat. Basmalah sunat dibaca pada setiap awal surah kecuali surah At-Taubah. Tahukah kamu mengapa kita tidak diharuskan membaca basmalah di awal surah At-Taubah? Lafaz basmalah mencerminkan keamanan dan perdamaian. Surah At-Taubah pula bercerita tentang peperangan. Surah ini diturunkan selepas Rasulullah SAW kembali dari perang Tabuk. Baginda menyeru kaum muslimin agar memerangi kaum musyrikin dan membatalkan perjanjian damai dengan mereka. Kita lihat pula tentang Alif Lam Syamsiyah dan Alif Lam Qamariyah. Alif Lam Syamsiyah. Huruf Alif Lam Syamsiyah ialah Ta, Sa, Dal, Zal, Ra, Zai, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Za, Lam dan Nun. Bagaimana kita hendak mengenal Alif Lam Syamsiyah? Bagi Alif Lam Syamsiyah, huruf Lam ditulis tetapi tidak disebut. Huruf Lam tidak berbaris dan huruf yang terletak selepas huruf Lam dibaca bersyaddah. Berikut adalah contoh Alif Lam Syamsiyah. Huruf Ta, At-Tin. Huruf Sa, As-Samar. Huruf Dal, Ad-Din. Huruf Zal, Az-Zikru. Huruf Ra, Ar-Rajulu. Huruf Zai, Az-Zahru. Huruf Sin, As-Samaku. Huruf Shin contohnya Asy-Syajaratu. Sad, As-Sunduku. Dad, Ad-Dha'ifu. Ta, At-Tairu. Za, Az-Zalimu. Lam, Al-Lisanu. Nun, An-Nuru. Seterusnya pula ialah Alif Lam Qamariyah. Huruf Alif Lam Qamariyah ialah Hamzah, Ba, Jim, Ha, Kha, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Mim, Waw, Ha, Ya. Bagaimana hendak mengenal Alif Lam Qamariyah? Huruf Lam ditulis dan disebut. Huruf Lam sentiasa berbaris sukun dan huruf yang terletak selepas huruf Lam berbaris. Contoh Alif Lam Qamariyah ialah Al-Babu, Al-Jabalu, Al-Hajaru, Al-Khaliqu, Al-Ainu, Al-Ghaibu, Al-Fathu. Contoh lagi, Al-Qalamu, Al-Kitabu, Al-Madrasatu, Al-Waladu, Al-Harmu, Al-Anwaru, Al-Yadu. Seterusnya kita lihat pula Wajibul Ghunnah. Wajibul Ghunnah ialah huruf Mim dan Nun yang bersabdu ataupun bertasydid. Cara bacaan Wajibul Ghunnah adalah dengan menekan suara pada huruf Mim dan Nun disertai dengan dengung sekadar 2 harkat. Contoh Wajibul Ghunnah ialah Summa, Lamma,
amma, al-jannatu, annahum, an-nasu. Seterusnya kita lihat pula fawatihus suwar. Apakah fawatihus suwar? Perkataan fawatih ialah kata jamak yang diambil daripada kalimah fatihun yang bermaksud pembuka. Perkataan as-suwar pula ialah kata jamak yang berasal daripada kalimah suratun yang bermaksud himpunan ayat Al-Quran dengan nama-nama yang tertentu. Justru fawatihus suwar bermaksud huruf-huruf hijaiyah yang terletak di permulaan sebahagian daripada surah-surah Al-Quran. Antara contoh fawatihus suwar yang terdapat di dalam Al-Quran ialah Nun, Qaf, Sad, Taha, Tasin, Hamim, Yasin, Alif Lam Mim. Fawatihus suwar juga dikenali sebagai al-huruful muqatta'ah, iaitu potongan huruf. Fawatihus suwar terdapat pada 29 surah yang menggunakan 14 huruf. Terdapat 3 cara bacaan fawatihus suwar, iaitu yang pertama, cara bacaan dibaca tanpa mat atau tidak dipanjangkan bagi huruf alif, sebutannya alif, iaitu tiada harakat. Yang kedua, dibaca panjang 2 harakat, iaitu huruf ha, ya, ta, ha dan ra. Jadi panjang dia 2 harakat. Yang ketiga, dibaca panjang 6 harakat, iaitu bagi huruf nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf dan mim. Bacaan dia 6 harakat. Selepas mempelajari tajuk ini, pelajar dapat nyatakan maksud makhraj huruf. Apakah isti'azah dan basmalah? Ketiga, senaraikan 3 contoh alif lam qamariyah. Keempat, senaraikan 3 contoh alif lam syamsiyah. Dan yang kelima, senaraikan 3 contoh fawatihus suwar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.